Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik yang berada di rumah? Anda sekarang sedang menonton Kafah di Hijrah di mana? Sekarang ni dah banyak platform kan? Ada di YouTube, ada di Facebook dan juga di kaca TV anda sekarang lah. Ni yang sekarang sedang bersiaran di TV Al-Hijrah. Adik-adik, sihat ke? Dah lama tak jumpa rasanya. Okey, dah bersedia ke untuk menerima ilmu pada hari ini? Nampak tak Ustaz pakai apa ni? Ni Ustaz pakai apa ni? Tuala. Bukan tuala. Ini bukan tuala. Ini adalah kain ihram. So dah tahulah. Tajuk apa hari ni? Apa ni? Ustaz punya Kaabah. Ustaz pakai ihram. Ustaz dah bertalbiah. Jadi hari ni kita akan mengajarkan tajuk haji dan umrah. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, elok kiranya kita membaca doa belajar dahulu. Jadi marilah kita bersama-sama kita menadah tangan untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah pun selesai membaca doa belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima pada hari ini mudah untuk difahami dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey adik-adik, bersama dengan saya Ustaz Ismail akan mengajarkan satu mata pelajaran kafah iaitu ibadah bagi tahun 6. So dah tahu kan tadi tajuknya apa pada hari ini? Iaitu tajuk haji dan juga umrah. Apa yang kita akan tahu pada hari ini? Kita akan tahu pengertiannya, hukumnya, dalilnya, jenis-jenis haji dan yang lain-lain tu pada sekejap lagi lah. Dan juga agak-agak apa yang berlaku pada hari ini. Kita akan belajar haji dan umrah. Agak-agak dah pernah pergi haji ke? Dah pernah pergi umrah ke? Siapa yang pernah pergi haji, cuba buat macam ni. Siapa yang pernah pergi umrah, cuba buat macam ni. Siapa yang belum pernah pergi lagi, cuba buat macam ni. Okey, tak apa. Mana yang belum pernah lagi, tak apa. Kita akan berusaha bersama-sama untuk kita pergi ke Kaabah insya-Allah. Okey, kita akan melihat satu persatu apa itu pengertian haji dan juga apa pengertian umrah. Pengertian haji dari segi bahasa ialah mengunjungi tempat yang mulia. Dari segi istilah pula ialah mengunjungi Baitullahil Haram untuk ibadah tertentu, laksanakan pada waktu yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Bila selalunya kita selalu dengar waktu haji ni? Perkataan haji bila? Ya, pada hari raya Korban. Betul, pada hari raya Korban kita sembelih lembu kan. Jadi itulah pada bulan hajinya. Umrah bila? Kita akan tahu dia punya pengertian dia. Okey. Dari segi pengertian, dari segi umrah, dari segi bahasa, iaitu bermaksud menziarahi dan juga mengunjungi. Dari segi istilah pula ialah mengunjungi Baitullahil Haram untuk mengerjakan ibadah umrah pada bila-bila masa. Itu yang membezakan antara ibadah haji dan juga ibadah umrah. Nampak tak Ustaz kat sini? Ini adalah perbezaan antara haji dan juga umrah. Haji dia akan dilaksanakan pada bulan haji iaitu pada Aidil Adha, iaitu bermula pada 9 Zulhijjah. Dan umrah juga pada bila-bila masa. Kena ingat itu beza antara umrah dan juga haji. Jadi, kita tengok yang kedua. Apa hukum-hukumnya? Hukum-hukumnya iaitu hukum mengerjakan umrah dan haji ini iaitu wajib bagi semua umat Islam yang cukup syarat-syaratnya sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Ustaz, dia tanya saya, Ustaz, boleh pergi ke 2-3 kali? Ingat, sekali itu dikira wajib
dua kali ke, 3 kali ke, 4 kali tu dia kira sunat. Jadi sebelum Ustaz meneruskan lebih panjang lagi mengenai dengan haji dan umrah, elok kiranya Ustaz membacakan sedikit dalil. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ilal ayah. Ya, ini Allah mewajibkan manusia mengerjakan haji dengan mengunjungi Baitullah kepada sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Okey, kita akan melihat pula jenis-jenis haji. Haji pun ada jenis ke? Mesti ada jenis-jenis yang tersendiri. Nampak Ustaz akan buka Ustaz punya ABM Start. Okey, kita akan melihat jenis-jenis haji. Jenis haji terbahaginya kepada 3, iaitu yang pertama ifrad, tamattu' dan qiran. Okey, sebut sama-sama dengan Ustaz. Ifrad, tamattu', qiran. Nampak kat sini Ustaz punya ABM Ustaz ni cantik sikit kan. Okey, kita tengok yang pertama iaitu ifrad. Ifrad iaitu dia ibadah haji di dalam bulan haji, ibadah umrah di bulan yang lain. Dibuat asing-asing. Nampak tak kat situ? Ibadah haji pada bulan haji, ibadah umrah pada bulan yang lain. Itu dinamakan apa Dedik? Haji ifrad. Okey, yang kedua iaitu tamattu'. Sama-sama ikut Ustaz. Tamattu'. Haji tamattu' ini pula ialah dia menunaikan umrah dahulu. Dia menunaikan umrah dahulu, lepas tu dia kemudian melaksanakan ibadah haji dalam bulan haji. Dilakukan dua-duanya dalam bulan haji. Okey, haji tamattu' ini dia buat umrah dahulu, lepas tu dia buat haji dalam bulan haji. Okey, seterusnya qiran. Ikut sama dengan Ustaz. Qiran. Macam apa haji qiran ni? Haji qiran ini dia menunaikan umrah, dia menunaikan haji dua-dua serentak sekali dalam satu niat. Nampak tak kat situ? Dia serentak sekali kan? Dia tunaikan umrah, ditunaikan haji di dalam secara serentak sekaligus. Nampak tak kat situ kan? Jadi ada perbezaan antara tiga-tiga ni. Ingat adik-adik, Ustaz bagi tahu awal-awal, okey, untuk tamattu' dan qiran ini akan dikenakan dam sekiranya kita laksanakan. Apa dam tu? Kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah bertemu kembali di dalam rancangan Kafadi Hijrah bersama dengan saya Ustaz Ismail sekali lagi. Tadi kita dah pun tahu apa itu haji dan juga apa itu umrah. Bila waktunya haji tu? Ya, pada waktu Aidil Adha, waktu Hari Raya Korban, 9 Zulhijjah. Umrahnya bila? Pada bila-bila masa. So, sekarang ni, Ustaz akan teruskan dengan syarat wajib haji dan umrah dan juga rukun-rukunnya. Rukun haji dan juga rukun umrah. So, kita akan tahu satu persatu syarat wajib haji dan umrah. Okey, syarat wajib haji dan umrah iaitu yang pertama, Islam. Baligh, berakal, merdeka dan berkemampuan. Berkemampuan tu macam mana tu? Okey, yang pertama, sihat tubuh badan, mampu untuk pergi kat sana, pergi dan balik dengan selamat, mempunyai nafkah yang baik untuk kita tinggalkan di sini tanggungannya, dan juga selamat perjalanan pergi dan balik. Itu yang dimaksudkan dengan berkemampuan. Yang paling utama sebenarnya itu sihat tubuh badan lah. Kalau kita tak sihat ni, macam mana kita nak pergi ke umrah ataupun kita nak pergi haji? Jadi menyusahkan orang pula nanti kita tiba kat sana. Tak apa, insya-Allah kita akan cuba bersama-sama, kita akan pergi ke sana nanti. Okey, seterusnya kita akan tengok rukun haji dan juga rukun umrah. Kat sini Ustaz ada sedikit kupasan untuk adik-adik. Okey, kita akan tengok apa perbezaan antara rukun haji dan juga rukun umrah. Ingat adik-adik, rukun ini sekiranya kita tertinggal rukun haji, tertinggal rukun umrah, kita akan batallah ataupun tidak sahlah haji kita, tidak sahlah umrah kita. Jadi kita akan tengok satu persatu apa itu rukun haji, apa itu rukun umrah. Kita tengok yang pertama iaitu niat ihram.
Macam mana niat ihram? Ikut sama-sama dengan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. So, kita dah pun selesai niat ihram. Okay. Lepas kita niat ihram, kita nak buat apa pula? Kita akan wukuf di Arafah. Kita akan wukuf di satu tempat yang bernama Arafah. Kat sanalah ada Arafahnya, di tempat namanya. Wukuf ni apa? Wukuf ini iaitu dia kita akan berhenti seketika, kita akan berada di situ, didapat namanya Arafah. Bila nak kena ada kat sana? Bila kat sana ada, iaitu pada waktu gelincir matahari 9 Zulhijjah. Adik-adik, saya tanya, bila waktu gelincir matahari itu? Waktu maghrib? Bukan waktu maghrib. Waktu zuhur. Ya, waktu zuhur 9 Zulhijjah sehingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Okey, seterusnya kita akan tawaf. Nampak tak? Kita akan tawaf kat mana? Kita akan tawaf dekat Kaabah lah. Nampak Ustaz punya replika Kaabah ini. Okey. Nampak kan dekat TV selalu kan? Okey, kita akan pusing keliling Kaabah. Kita akan mengelilingi Kaabah sebanyak berapa kali? Pandai, iaitu 7 kali. Sebanyak 7 kali dan disunatkan untuk bertalbiyah. Macam mana talbiyah? Macam Ustaz sebutkan masa awal-awal, masa mula-mula tadi. Labbaik Allahumma labbaik. Sampailah habis. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Selepas kita tawaf, kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Kita akan sa'i. Sa'i iaitu dari Bukit Safa hingga ke Bukit Marwah. Macam mana ni caranya? Okey, kita tengok ni. Ini Bukit Safa, ini Bukit Marwah. Ini contohnya replika yang Ustaz boleh buat. Iaitu sa'i ini kita akan berjalan dan juga berlari-lari anak. Kita akan berlari-lari anak iaitu daripada Bukit Safa sampailah ke Bukit Marwah. Berapa kali? 7 kali. Ya, betul. Kita akan berlari-lari anak. Disunatkan untuk berlari-lari anak sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Seterusnya, kita akan tahallul. Tahallul. Ikut sama-sama dengan Ustaz. Tahallul. Tahallul ini iaitu dia bercukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Biasa tak kalau nampak orang pergi haji ke orang pergi umrah ke, dia botak kan? Jadi dia botak pun boleh, tapi sekurang-kurangnya 3 helai rambut sahaja. Dan seterusnya iaitu tertib. Jadi mengikut susunannya yang tersendiri. Jadi kita dah niat ihram daripada pertama sampailah tahallul sampailah yang ke-6 mengikut susunan dan dikira alhamdulillah. Okey adik-adik. Rukun umrah. Macam mana? Apa beza dia? Rukun haji ada 6, rukun umrah ada 5. Apa yang membezakan? Yang membezakannya iaitu wukuf di Arafah. Jadi rukun umrah ni tak adalah dekat wukuf di Arafah tak adalah dekat rukun umrah. Itu dia yang membezakan sama ada rukun haji dan juga rukun umrah. Adik-adik, nampak macam banyak tak? Susah tak? Tak apa, Ustaz ada tips macam mana cara nak ingat rukun haji, rukun umrah daripada awal tadi sampailah sekarang dengan macam mana? Dengan menyanyilah. Ustaz pun sekarang nak perform ni, nak menyanyi ni. Jom kita tengok, kita sama-sama saksikan video klip Ustaz ini. 6 rukun haji, 6 rukun haji. Niat ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. 5 rukun umrah, 5 rukun umrah. Sama seperti rukun haji, cuma dalam wukuf. Adik-adik, macam mana dengan lagu tadi? Senang tak? Okey, so itulah tugasan untuk adik-adik semua untuk berada di rumah. Okey, lagukan, rakamkan dan letakkan di Facebook masing-masing, Instagram masing-masing dan jangan lupa hashtag Kafadi Hijrah. Ada yang menarik, ada yang best. Okey, Ustaz akan DM, Ustaz akan bagi hadiah. So, kita akan kembali selepas ini bersama Kafadi Hijrah.
bertemu kembali di dalam rancangan Kafadi Hijrah. Okey, adik-adik masih bersemangat lagi ke? Please, jom semangat, come on. Okey, so kita akan teruskan dengan yang seterusnya iaitu perkara wajib haji dan umrah dan juga dam haji. Tadi kita dah tahu syarat wajib haji dan umrah, rukun haji. So sekarang perkara wajib haji. Apa bezanya tu? Rukun kalau kita tertinggal, kita tak sahlah untuk haji dan umrahnya. Tapi kalau untuk wajib haji dan wajib umrah ini, kalau kita tertinggal, kita akan kena bayar dam. Dam bukan dam haji tu ya, bukan dam ula tu. No, bukan bukan. Itu dam iaitu bermaksud denda. Kita akan tahu sebentar lagi insya-Allah. So, kita akan tahu perkara wajib haji dan juga perkara wajib umrah. Kita tengok satu persatu apa dia perkara wajib haji. Yang pertama iaitu niat ihram di miqat. Niat ihram di miqat iaitu dia ada miqat ada dua, miqat zamani dan juga miqat makani. Okey, yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Ikut sama-sama dengan ustaz, Muzdalifah. Kita kena bermalam di Muzdalifah. Kalau kita tertinggal, kita tak bermalam di Muzdalifah, kita akan membayar dam. Okey, seterusnya melontar di Jamratul Aqabah. Kita kena melontar di Jamratul Aqabah iaitu kita kena mengambil 7 biji anak batu untuk kita melontarkan ke Jamratul Aqabah. Mana yang dah pernah pergi haji, pernah pergi umrah tu, so mungkin dia dah tahulah keadaannya macam mana. Dan seterusnya bermalam di Mina. Tadi di Muzdalifah, sekarang di Mina. Kena bermalam di Mina. Dan seterusnya iaitu melontar di tiga-tiga jamrah. Tadi Jamratul Aqabah. Sekarang ada 3 jamrah. Iaitu yang pertama Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan juga Jamratul Aqabah. Itu dia tadi. Ikut sama-sama dengan Ustaz. Jamratul Wusta, Jamratul Ula, Jamratul Aqabah. Okey, good. Nice. Dan yang terakhir iaitu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ketika berihram. So bila dah sebut semua ni ada sebagai pelengkap kepada rukun haji kita. So sama juga dengan perkara wajib umrah. Dia sedikit saja. Kalau wajib haji ada 6, rukun wajib umrah ada 3 sahaja. Yang itu yang pertama iaitu memakai pakaian ihram dan yang kedua niatnya di miqat. Ingat miqatnya ke mana tadi? Miqat zamani dan juga miqat makani. Ada 2 tadi tu. Dan yang ketiga meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ketika berihram. Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ketika berihram. Okey. So, sekarang ni kita dah tahu dah dia punya wajib haji dan juga wajib umrahnya. Jadi kita akan tahu apa itu dam haji. Bukan dam yang main tu ya, bukan Ingat sekali lagi, bukan ini adalah dam. Okey, dam dari segi bahasa iaitu darah. Bermaksudnya darah. Dari segi istilah, itu istilah untuk haji dan juga umrah iaitu denda. Dia dikenakan denda. Denda yang dikenakan kepada orang yang melakukan kesalahan semasa haji atau umrah kerana meninggalkan perkara-perkara yang wajib haji atau umrah atau melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram. Nampak kat sini. So, kalau ini kita tertinggal, memang kita akan dikenakan dam. Apa perkara-perkara yang menyebabkan dam? Kita akan tahu. Okey, yang pertama iaitu mengerjakan haji tamattu' dan juga haji qiran. Macam tadi, ingat tak ada jenis hajinya? Haji ada ifrad, tamattu' dan juga qiran. Haji tamattu' dan juga haji qiran ini kena bayar dam. Seterusnya, tidak melontar jamrah. Tiba-tiba kita tak melontar pula jamrah. Jadi, kena bayar dam. Dan tidak bermalam di Muzdalifah, tidak bermalam di Mina, tidak berihram di miqat dan juga tidak melakukan tawaf wada'. Apa tu? Tawaf wada' itu tawaf selamat tinggal. So, sekarang ini apa tujuannya sebenarnya? Kenapa dam ni kena diwujudkan? Mestilah. Maksudnya dam ini sebagai denda kan. Contoh macam mak kamu ataupun kamu sendiri nakal kan. Kena denda tak? Kena marah tak? Kena marah dengan ibu dengan ayah kan. Jadi samalah juga dengan haji dan umrah. Sekiranya kita tertinggal, kita akan dikenakan denda, iaitu dia akan menjaga disiplin dan menunaikan ibadah dengan lebih sempurna, dengan lebih teratur. Manusia bertanggungjawab pada segala kekurangan dalam ibadah dan haji dan umrah dan juga memberi tumpuan semasa menunaikan haji dan juga umrah. Itu adalah tujuan-tujuan
kenapa dam ini diwujudkan. So, apa hikmah-hikmahnya yang tersendiri? Hikmahnya iaitu kita dapat mensyukuri nikmat Allah yang paling utamanya sebab kita dapat pergi ke sana. Tak semua orang akan dapat pergi ke sana tahu. Jadi kita beruntung kalau kita dapat pergi insya-Allah. Jadi adik-adik, kejayaan boleh dicapai jika kita berusaha dengan bersungguh-sungguh. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah ustaz menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah ustaz, bolehlah kita berjumpa lagi bersama dengan saya Ustaz Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الصلاة والسلام 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 حبيب الله صلاة الله سلام